Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid Ustazah 3 Ibnu Hazmi, apa khabar kamu semua? Semoga dalam keadaan yang ceria, bersemangat dan sentiasa dalam lindungan Allah. Okey, hari ini anak murid Ustazah, anak-anak kita akan belajar sirah untuk pelajaran yang kedua. Okey, anak-anak, kamu boleh buka buku teks kamu. Tengok pada isi kandungan. Tengok pada isi kandungan. Apa yang kita dah belajar pada kelas yang sebelumnya? Kita belajar mata pelajaran pertama. Kita ulang kaji sikit anak-anak. Mata pelajaran yang pertama. Okey, tengok isi kandungan mata pelajaran yang pertama. Kita belajar apa? Hari itu kita belajar apa? Kita belajar nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nasab Nabi. Bawah tajuk nasab Nabi ada 4 unit di bawahnya, iaitu pertama, kemuliaan bangsa Arab Quraisy. Kita tahu bangsa Arab Quraisy ni macam mana, kan? Sifat-sifat bangsa Arab Quraisy iaitu bangsa Nabi Muhammad ni macam mana? Sebaik-baik bangsa, mempunyai keazaman yang tinggi, kan? Sejahtera hari tu. Yang kedua, kita belajar nasab Nabi Muhammad sebelah bapa. Seterusnya kita belajar nasab Nabi Muhammad sebelah ibu. Dan seterusnya kita belajar pertemuan nasab bapa dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak masih ingat pelajaran kita yang pertama. Okey, anak-anak, hari ini kita akan belajar, kita akan lanjutkan kita punya pembelajaran sirah hari ini kepada pelajaran yang kedua yang bertajuk peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak belajar apa yang berlaku pada sebelum Nabi dilahirkan. Apa yang berlaku sebelum Nabi dilahirkan? Kita akan belajar hari ini. Okey. Sebelum kita belajar, apa yang perlu kita buat adalah membaca doa belajar. Okey, semua tanda tangan sama-sama. Kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa nishur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa kelas kita akan mendapat keberkatan dan kamu mendapat kefahaman dari apa yang Ustazah ajar hari ini. Jadi anak-anak, kamu buka buku teks kamu. Kepada yang tak ada, boleh buka e-book muka surat 9. Muka surat 9. Okey. Di bawah unit yang di bawah pelajaran yang kedua, iaitu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, unit 1 kita akan belajar apa yang berlaku sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir, Nabi yang paling special, Nabi kita kan. Kita ni kan umat Nabi Muhammad. Jadinya sebelum Nabi dilahirkan, waktu Nabi nak dilahirkan, waktu ibu Nabi mengandungkan Nabi pun ada peristiwa. Ibu Nabi mimpi apa? Waktu sebelum Nabi lahir pun ada peristiwa yang kita akan belajar hari ini. Jadi anak-anak boleh buka muka surat 9. Okey, muka surat 9. Muka surat 9 kita tengok dialog antara Fatimah dan ibunya. Fatimah bertanya tentang Nabi Muhammad kepada ibunya. Fatimah tanya apa kepada ibunya? Okey, tengok dialog yang pertama. Jom kita baca dan fahami bersama-sama ya anak-anak. Okey, Fatimah bertanya kepada ibunya. Fatimah, bolehkah ibu ceritakan peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fatimah tanya kepada ibunya, apa yang berlaku sebelum Nabi lahir ibu? Jadi ibu pun menjawab. Ibu kata apa? Boleh tak cerita? Ibu kata boleh. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ayahnya Abdullah. Nama ayah Nabi Abdullah kan? Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia. Jadi anak-anak, sebelum Nabi lahir kita dapat tahu dekat sini, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad dah jadi anak yatim. Bapa Nabi Muhammad dah meninggal dunia.
Okey. Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika baginda di dalam kandungan ibunya. Bapanya telah dikebumikan di Yathrib yang kemudian dikenali dengan nama Madinah. Jadi anak-anak, untuk dialog yang pertama ni Fatimah tanya, apa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi? Ibu Fatimah menjawab, sebelum Nabi Muhammad ni dilahirkan, ayah Nabi Muhammad iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Dan ayah Nabi iaitu Abdullah ni dikebumikan di Madinah. Okey, itu poin yang pertama. Okey. Jadi sebelum Nabi lahir, Nabi dah jadi anak yatim. Anak yatim ni apa? Bila kita ni seorang budak itu akan dipanggil anak yatim apabila dia tidak memiliki salah seorang daripada ibu bapa. Tapi seseorang budak itu akan dipanggil yatim piatu apabila dia tiada kedua ibu bapa, dua-dua meninggal dunia. Okey anak-anak? Okey, jangan confuse. Okey. Okey, seterusnya Fatimah tanya lagi, ada lagi anak-anak. Kita tengok yang ketiga tu kan, yang ketiga. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah? Fatimah ni tanya pada ibu dia. Ibu, kenapa tahun Nabi dilahirkan dinamakan tahun gajah? Ibu Fatimah pun jawab pada dialog yang terakhir pada muka surat 9 tu, dinamakan tahun gajah kerana pada tahun itu tentera yang diketuai oleh Abrahah telah pergi ke Mekah dengan menunggang gajah untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi waktu Nabi lahir contohnya tahun 2000. Contoh kan anak contoh. Nabi lahir tahun 2000. Pada tahun 2000 itulah ada satu peristiwa iaitu tentera Abrahah ni datang ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah dengan menunggang gajah. Jadi sebab itulah tahun kelahiran Nabi tu dinamakan tahun gajah, sebab adanya tentera yang jahat ni yang diketuai oleh Abrahah nak meruntuhkan Kaabah. Sambil menunggang gajah. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Fatimah bertanya lagi kepada ibunya, kemudian apa yang berlaku? Fatimah tanya lagi, apa yang berlaku ibu lepas tu? Lepas tu ibu Fatimah pun menjawab, tentera Abrahah itu telah dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang membawa batu dan dilemparkan kepada Abrahah dan tenteranya. Jadi waktu tu Fatimah tanyalah, ibu apa yang berlaku waktu tu? Ibu pun jawab, anakku, tentera Abrahah itu telah dimusnahkan. Waktu tu tentera Abrahah tu tak dapat pun menyerang Kaabah. Tentera Abrahah tu telah dimusnahkan oleh sekumpulan burung. Kalau kita dengar, apa nama burung tu adalah burung ababil. Sekumpulan burung yang membawa batu. Burung-burung kecil tu, yang kecil-kecil tu, Allah hantar dengan bawa batu dekat dia punya paruh dan dilemparkan kepada Abrahah dan tenteranya. Jadi waktu tentera Abrahah, tentera bergajah tu nak serang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah, jadi Allah datangkan sekumpulan burung lah kecil je kan. Burung yang bawa batu tu lempar dekat tentera Abrahah tu. Ada burung yang mengganggulah. Membantu supaya tentera Abrahah tu tak dapat menyerang Kaabah, tak dapat meruntuhkan Kaabah. Fatimah bertanya lagi, dialog yang seterusnya, apa yang berlaku kepada tentera-tentera itu? Fatimah tanya, lepas kena lempar batu tu apa yang berlaku ibu? Fatimah tanya, ibu pun menjawab, tentera Abrahah yang terkena batu itu musnah. Lepas tentera tu kena batu, dia orang pun musnah, dia orang mati. Ada yang mati di kawasan Mekah, ada yang mati kat kawasan tu juga, ibu dia kata. Dan ada pula yang mati di negeri Sana'a, iaitu di Yaman, termasuk Abrahah sendiri. Abrahah pun mati dekat situ. Ada yang mati dekat tempat kejadian, ada yang mati selepas tu lah, beberapa lama
beberapa ketika lepas tu lah. Macam tu. Demikianlah bukti kekuasaan Allah. Nampaklah kat sini kan. Bukti bahawa kita ni sekuat mana pun tentera kita kan. Sekuat mana pun tentera kita, kita takkan dapat melawan kehendak, ketentuan Allah. Kalau Allah dah datangkan, kalau Allah kata jadi, Allah kata musnah, musnahlah kan. Demikianlah bukti kekuasaan Allah boleh memusnahkan manusia dengan binatang yang kecil sahaja. Walaupun Allah ni memerintahkan burung-burung kecil je lempar batu dekat tentera Abraha yang ramai, yang bawa gajah semua tu, boleh mati. Nampaklah kekuasaan Allah anak-anak. Jadinya kita faham dekat sini, kita dapat 3 poin. Kita dapat 1, 2, 3, 4. Kita dapat 4 poin daripada kisah yang pertama. Kita ustazah ulang balik. Pertama, kita tahu yang Nabi Muhammad ni telah menjadi anak yatim sebelum dia dilahirkan. Maksudnya anak yatim ni apa? Tidak mempunyai bapa. Kenapa? Sebab Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya, dan bapa Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. Okey, jadi sebab poin yang kedua, kenapa dinamakan tahun gajah? Sebab tentera yang pada tahun Nabi nak dilahirkan tu, tentera Abraha datang ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah dengan menunggang gajah. Tempat tu dinamakan tahun gajah. Yang ketiga, macam mana tentera Abraha boleh mati? Macam mana peristiwa selepas itu? Ada burung-burung kecil yang dihantar oleh Allah membawa batu dan melemparkan kepada tentera bergajah. Okey anak-anak, 3 Ibnu Hazmi. Jadi kalau kamu dah faham apa yang kita belajar untuk hari ini, jadi kamu boleh buka buku aktiviti sirah. Pada yang ada buku aktiviti sirah, tak silap saya warna kuning. Buku aktiviti sirah, kalau kamu ada, cek balik dalam buku aktiviti kamu tu ada tak buku sirah, buku aktiviti sirah. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, kamu buka muka surat 7 dan buat. Dah siap snap pada ustazah, okey? Pada yang tak ada, salin soalan-soalan yang ada dalam video ni. Yang ada 5 soalan semuanya. Jadinya jawab 5 soalan ni, salin dalam buku tulis, lepas tu jawab. Ada 5 soalan. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ayahnya siapa? Siapa nama ayah Nabi? Kedua, bapa Nabi Muhammad dikebumikan di mana? Tadi saya cerita bapa Nabi Muhammad dikebumikan di mana? Jawab alif ke ba? Kamu tak payah pun tulis alif ba tu, terus ditulis jawapan. Tengok, lepas tu salin jawapan. Pilihan jawapan tu tak payah salin, okay anak-anak? Nombor 3, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun alif gajah, ba lembu. Mana satu? Tulis jawapan dia. Nombor 4, tentera. Apa nama tentera yang telah pergi ke Mekah dengan menunggang gajah tu? Apa nama tentera tu? Diketuai oleh siapa? Nombor 5, tentera-tentera Abraha ada yang mati di kawasan Mekah dan ada pula mati di negeri apa? Tadi Zara cerita. Tengok balik video yang boleh ada depan. Nanti kamu akan dapat jawapan. Okey anak-anak, itu sahaja untuk kelas sirah kita pada hari ini. Pada kelas yang akan datang, kita akan belajar lagi apa yang berlaku pada peristiwa kelahiran Nabi, apa yang berlaku. Nanti kita akan belajar. Okey anak-anak, itu sahaja untuk kelas sirah kita hari ini. Apa-apa yang kamu tak faham boleh tanya ustazah. PM ustazah personal, okey? Dah siap pun PM ustazah supaya saya dapat tahu dan dapat cek jawapan kamu betul atau salah. Okey anak-anak, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum. Semoga semua sihat selalu. Berjumpa lagi dengan ustazah untuk kelas yang seterusnya.